Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung tutorial kita 8.3a. Okey, sebelum kita nak masuk V sama dengan IR, awak sebelum nak masuk VIR, pastikan awak dah kuasai dulu rintangan tu macam mana, arus tu sifat-sifat dia macam mana, ciri-ciri dia macam mana, voltan ataupun beza keupayaan tu ciri-ciri dia macam mana, and then barulah awak layak masuk ataupun guna formula ni. That's why pada malam ni saya nak terangkan satu persatu, bermula dengan rintangan dulu. So tutorial kita malam ni ialah rintangan berkesan. Ni tajuk kita, rintangan berkesan. Okey, jadi rintangan berkesan tu maknanya kita kira jumlah rintangan. Kalau kita ingat lagi, kalau sesiri, okey, R1 campur R2 dapatlah RT. Saya tulis T total. Jumlah rintangan. Kalau selari sama juga, RT juga total, R1 campur R2. Kalau selari sama, tapi apa beza dia? 1 per 1 per 1 per, dan seterusnya kalau ada beberapa rintangan. Jadi benda ni sepatutnya awak dah pernah belajar masa menengah rendah dulu. Jadi kita nak refresh balik pada malam ni. Okey, hitung rintangan berkesan bagi semua litar di bawah. Kalau kita tengok, nampak ni 20 ohm, 20 ohm litar sesiri. Bila litar sesiri 20 ohm boleh campur dengan 20 ohm dapat 40 ohm. Okey. Dan nombor 2 litar selari 20 ohm, 20 ohm, 10 ohm. Macam mana ni? Okey, saya terus bagi satu tips. Tips yang sangat simple. Tips ini ialah apabila rintangan adalah sama. Bila rintangan sama, contohnya kalau ada 1, 2, 3, 4. Okey, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Biasa kita buat macam mana? Kita tak tambah Bila kita dah nampak semua sama, biasanya kita akan buat macam ni. Jumlah rintangan adalah 2 ohm darab dengan 4. Betul? 1, 2, 3, 4. So biasanya kita akan darab, dapat 8 ohm. Okey. Kenapa kita boleh darab? Sebab sama. Kalau tak sama, tiba-tiba ada 4 ohm, boleh kita darab? Tak boleh. Jadi nak bagi tahu kita boleh darab jika perintang ini semuanya sama. Okey, itu kalau sesiri. Ni tips. Kalau selari, contoh 1, 2, 3, 4. Ambil ni. Okey, nak letak berapa? 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm. Okey. Jadi, semua sama, perintang sama. Kalau tadi sesiri kita darab, yang ini R total ialah 12 ohm, perintang dulu and then boleh bahagi dengan 1, 2, 3, 4. Bilangan dia 4. Dapat 3 ohm. Okey. Tadi kalau sesiri kita darab, kalau selari kita boleh bahagi. Inilah tips. Jika rintangan adalah sama, dan jangan terbalik, ada budak 4 bahagi 12. Salah, kena rintangan dulu, bahagi dengan bilangan dia. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang, biasanya soalan SPM dia akan bagi dua perintang tu sama, sebab kita nak senang kira. Jadi selepas ini saya tak nak kira 1 per 1 per, kecuali kalau tak sama. Okay, kalau tak sama baru kita 1 per. Kalau sama, saya terus tahu berapa nilai dia dengan membahagi sahaja. Okey. Itu tolong simpan tips tadi. Jadi kita tengok kat situ 20 ohm, 20 ohm, 40 ohm. Selesai. Nombor 2, 20 ohm, 20 ohm. Ingat tadi, kalau sama kita boleh bahagi. Apa bahagi apa? Ohm yang bahagi dengan bilangan rintangan. So 20 ohm bahagi dengan 2. Sebab tu dapat 10. Kalau kita kira pun 1 per 20 campur 1 per 20, sama juga 10 ohm kita dapat. Alright, laju Nombor 3. Ni ada 3 perintang. Tetapi satu perintang ini ada switch yang terbuka. Macam mana kita lukis sikit. Okey. 1 perintang, 2 perintang, 3 perintang. Yang sama 20 ohm, 20 ohm. Okey, 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm. Jadi bila ada switch terbuka ni maknanya apa? Arus mengalir tak? Bila arus tak mengalir, sebab switch dia terbuka bila arus tidak mengalir, bermaksud perintang ini tak berkesan.
Sebab tu nama dia bukan jumlah rintangan. Nama tajuk ini ialah rintangan berkesan. Jadi walaupun ada perintang kat sini, arus tidak mengalir, jadi dia tidak berkesan. So seolah-olah dia tak ada perintang pun kat sini. Kita boleh padam. Jadi 20 ohm, 20 ohm, selari boleh bahagi dapat 10. Sebab tu jawapan akhir dia 10. Okey, setakat tu. 1, 2, 3 ni basic Okey, kita tengok nombor 4. Baru kita nak belajar betul-betul. Okey, macam mana kalau kita dapat perintang yang pelik-pelik macam ni? Alright. First, malam ni saya nak ajar bagaimana kita nak ubah litar yang pelik-pelik ni kepada bentuk mudah. Sebab bila kita dah tukar kepada bentuk mudah, lebih mudah kita nak mengira rintangan tersebut. Okey, cara dia ialah atas bateri, perintang semua susun kat sini. Semua perintang susun kat sini. Okey, cuba kita tengok. Kita nak ambil sebelah kiri ke sebelah kanan? Okey, dia ada dua sahaja. Sama ada kita jumpa perintang ataupun kita jumpa simpang. Antara dua ni je. Jumpa perintang ke jumpa simpang? Kita tengok jalan yang belah kiri dulu. Okey, kita tengok. Contoh kalau nombor 4, ini jalan ke kiri. Tengok mouse ni. Jalan ke kiri, jumpa apa dulu? Jumpa perintang. Kalau ikut belah kanan, jumpa simpang. Okey, tak apa. Kita ikut je belah kiri. So, belah kiri. Okey, tengok ya. Perintang saya start dekat bawah ni. Habis dekat sini. Okey. So, bila kita jalan ke sebelah kiri, kita jumpa perintang 10 ohm. Kita jalan, kita jumpa perintang 10 ohm. Okey. Dah. Lepas tu jalan lagi. Jalan lagi jumpa buka simpang. So, dia buka dua. Jadi, kita buka dua. Atas, bawah. Ni cara buka simpang untuk kaedah ni. Okey. Simpang yang pertama jumpa ni. Simpang yang pertama jumpa 20 ohm. Jumpa 20 ohm. Simpang, apa tu? Okey, dah jumpa 20 ohm di mana? Okey, contoh dia buka dua simpang. Lepas tu jumpa 20 ohm. Jalan, jumpa, tutup simpang. Tadi dah buka, tutup simpang. Okey, kita tengok yang bawah pula. Yang ke bawah ni. Yang ke bawah jalan, jumpa 20. Jumpa 20. Lepas tu, tutup simpang. Betul tak? Lepas jumpa 20, dia tutup simpang. Nampak? Lepas dia tutup simpang ni gimana? Lepas tutup simpang, dia pergi balik terus ke bateri. So, dia patah balik terus ke bateri. Jadi, daripada litar nombor 4 tu, kita dapat bentuk yang begini. Bentuk begini lebih mudah. Tu kita kata ni. Jumpa perintang ataupun kita jumpa simpang. Jumpa simpang maknanya buka. Lepas buka, lepas tu kena tutup lah balik. Okey, ini cara lukis supaya kita mudah nak menyelesaikan. Bila dah nampak macam ni, dah nampak tak nak selesaikan mana dulu? Kita sepatutnya kena selesaikan sesiri dulu. Tapi dah sesiri dah tak ada, barulah kita selesaikan selari. Jadi, nampak ni? 20, 20. So, combine dapat berapa? Okey. Ni 10 tadi. Ni, 20, 20. Combine dapat perintang baru bernilai 10 ohm. Nampak? Kita dah belajar tadi macam mana selari kita boleh combine jadi perintang baru bernilai 10 ohm. Sekarang dapat 10 yang ni dan 10 ni. Dapat apa? Tu akhirnya rintangan berkesan ialah 20 ohm. Itu je. Okey, betul tak 20? Yes, betul 20. Right. Kita tengok nombor 5. Sekali lagi kaedah ini. Padam. Okey. So, kaedah sama juga. Kita buka bateri dan kita tinggalkan ruang kosong dekat sini untuk kita susun perintang. Semua perintang letak daripada hujung sini sampai hujung sini. Jangan letak tempat lain. Okey. Jadi kita jalan, kita mulakan perjalanan kita. Ni. Okey, kita ambil ke belah kiri boleh, belah kanan boleh. Kita ambil belah kiri ni, ikut kiri. So jalan bateri jalan. So jumpa apa dulu ni? Jumpa simpang ataupun jumpa buka simpang. Dia pecah dua. Walaupun dia pecah dua macam tu, kita tetap lukis macam ni. Pecah dua atas, bawah. Okey. Kita tengok pecah yang pertama. Pecah yang pertama jumpa 20 ohm. Lepas tu tutup. Okey, nampak tak? Jumpa 20, lepas tu tutup. Jumpa 20 ohm. Lepas tu tutup. Okey, itu atas. Okey, yang belah bawah. Ni. Depan simpang ni, dia jumpa apa? Dia jumpa 10. Okey, dia jumpa 10.
Okey. Lepas tu dia corner. Corner ni tak dikira simpang Corner ni kita panggil selekoh. Selekoh tak kira. Saya dah sebut tadi sama ada jumpa perintang ataupun jumpa simpang. Jadi kalau dia corner ni kita straight je. Okey. Dia corner dia jumpa berapa? Dia jumpa 20. Dia jumpa 20. Nampak? Lepas jumpa 20 dia pergi mana? Lepas jumpa 20 dia pergi tutup simpang. Tutup simpang. Alright. See? Kita dapat litar yang baru. Jadi, nak selesaikan mana dulu? Macam saya sebut tadi, kena selesaikan sesiri dulu. Ada tak sesiri kat sini? Ada. Sini, sesiri. So, 10 dengan 20. Combine. Dapat berapa? Dapatlah 30. 30 ohm. Okey. 30 dengan 20 boleh bahagi ke? Tak boleh. Ni kena buat satu-satu. 1 per R total sama dengan 1 per 30 campur 1 per 20. Okey. Dan selepas kita buat pengiraan dan jangan lupa songsangkan, kita akan dapat R total sama dengan 12 ohm. Jangan lupa songsangkan Right. Seperti jawapan 12 ohm. Okey. Ada lagi banyak nombor 6 ni macam nak selesaikan nombor 6 ni? Okey, saya tak lukis bateri. Okey. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab ramai kata 10 dengan 10 ni selari, 20 dengan 20 ni dengan 20 ni sesiri. Okey, relax. Kita lukis dulu dalam bentuk yang mudah. Okey, dia bermula dari tepi. Zap. Lepas tu, okey, tengok jalan perlahan. Dari tepi jumpa simpang 2. So, saya punya simpang 2 macam mana? Satu atas, satu bawah. Okey, nak selesaikan mana dulu? Okey, selesaikan yang atas. Okey. Jalan, jumpa 20 ohm. Dia jalan, dia jumpa 20 ohm. Lepas tu dia jumpa tutup simpang. Dah buka, mesti tutup. Okey, dia jumpa tutup simpang. Tutup simpang macam gini. Okey. Itu yang di sebelah atas ni. Yang di sebelah bawah ini jumpa 10. Jumpa 10 ohm. Jalan lagi. Ini selekoh bukan simpang. Dia selekoh, masih lagi satu wire. Jumpa 10 lagi. Jumpa 10 lagi. Lepas tu dia tutup simpang. Tutup simpang tu. Okey, dah tutup. Lepas tu dia jalan lagi. Nampak? Dia jalan berjumpa dengan 20 ohm ini pula. So jalan jumpa 20 ohm yang ni pula. Nampak? Dari gambar yang tadi tu kita boleh dapat yang macam ni. Okey, baru boleh senang nak selesaikan. Saya sebut tadi sekali lagi, nak selesaikan sesiri ke selari dulu, cari sampai jumpa ada tak sesiri. Ni kita nampak, ini sesiri. So kita selesaikan dulu. 10 selesaikan sesiri 20. Dapat perintang baru 20 ohm. Lepas tu dah habis dah sesiri. Ada tak sesiri lagi? Tak ada lah. Baru kita selesaikan selari. Selari 20. So, perintang ni sama. Buat macam mana? Bahagi 2 sebab ada 2 perintang. So, 20 bahagi 2 dapat 10. So, ni combine. Dapat satu perintang baru. Bernilai 10 ohm. Nampak? Combine dapat 10 ohm. 10 dengan 20. Sesiri. Itu yang total dia. R total 30 ohm. Betul tak jawapan kita? Yes. Jawapan kita 30 ohm. Okey, nombor 7. Macam mana apa tu? Okey, X sampai ke Y. Ini ialah X. Jalan. Macam tadi juga. Mula-mula X. Lepas tu jumpa perintang ke jumpa simpang? Jumpa simpang. 2 simpang. Jadi, kita pecah atas, pecah bawah. Relax. Kita buat satu-satu. Pecah yang pertama ni. Jumpa berapa? 7. Lukis dulu 7. Jalan lagi. Dia corner. Corner tak kira corner ini masih dianggap sebagai satu garis lurus. 3 ohm. 3 ohm. Lepas jumpa 3 ohm, dia jumpa ni, apa ni? Tutup simpang. Jadi tutup simpang. Tu. Bawah pula. Bawah jumpa 4, jumpa 6, tutup simpang. Jumpa 4, jumpa 6, tutup simpang. Nampak? Sebenarnya gambar dia sangat simple. Jadi 7, 3 atas berapa? 10. 10 ohm. Bawah berapa? 6, 4.
10 juga. Dah belajar tadi, kalau perintang ni sama, buat apa? Boleh bahagi 2. Jawapan dia R total kita ialah 5 ohm. Senang. Okey. Dan yang terakhir, ni pun samalah, senang. Cuma dalam kes ini dia pecah 3. X jalan pecah 3. 1 2 3. Okey, relax, pecahlah 3. 1 2 3. Yang penting straight ke sana. Okey. Pecahan yang pertama, mula-mula jumpa 4 ohm. Nampak tak atas ni? Jumpa 4 ohm, jumpa 2 ohm, tutup. Jumpa 4 ohm, jumpa 2 ohm, lepas tu tutup. Okey, relax. Yang tengah pula, jumpa 6 ohm, lepas tu terus tutup. Jumpa 6 ohm, lepas tu terus tutup. Lepas tu yang bawah, jumpa 2 ohm, jalan lagi, jumpa 4 ohm, lepas tu tutup. Tada, siap. Sampailah ke Y. Tengok. Selesaikan semua sesiri dulu. 4 2 6. Sesiri. 2 4, combine lagi dapat 6. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Bila sama kita boleh guna cara ringkas iaitu bahagi. So R total kita ialah, siapa bahagi siapa? 6 bagi 3 ke 3 bagi 6? So ohm dulu 6 ohm bahagi dengan 3, dapatlah 2 ohm. Kalau kita kira 1/6 campur 1/6 pun akan dapat jawapan sama. Okey, itu sahaja. Kaedah mudah nak menyelesaikan rintangan berkesan. Okey, so boleh cuba praktis dulu. Okey, and then boleh tengok video ini. Jika ada tak faham ataupun macam keliru, tengok balik. Okey, so itu sahaja, harapnya membantu. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.